Speaker, ramai ataupun banyak pihak samada dari golongan ahli politik, pakar akademik dan persatuan-persatuan yang berkepentingan, termasuk juga suara daripada ordinary Malaysians yang telah pun memberi analisasi, komen dan kritikan mengenai belanjawan negara 2021 ini. Kerajaan patut mengambil sikap prihatin dan pandangan, opinion dan juga kritikan yang telah diberikan oleh masyarakat Malaysia ini. Saya berpendapat belanjawan negara 2021 ini perlulah mengambil kira nasihat dan kehendak Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang mahukan kerajaan persekutuan menitik beratkan keperluan dan kebajikan rakyat Malaysia yang terhimpit dan terseksa kerana pandemik COVID-19 dan kemelesetan ekonomi global. Kita harus mengelami dan memahami kepayahan rakyat Malaysia biasa, terutama dari golongan M40, B40 dan khususnya mereka yang telah kehilangan sumber pendapatan berikutan dengan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan langkah-langkah pengawalannya. Datuk Speaker, bagi mereka yang tidak terkesan dari segi kewangan disebabkan oleh COVID-19, mungkin tidak akan memahami kepayahan rakyat biasa ketika ini, dan oleh yang demikian kita dan kerajaan harus bersikap dengan compassion and with empathy, Datuk Speaker, dengan izin, dalam masa kita membahaskan rang undang-undang belanjawan 2021 ini, dan harus mengambil dengan teliti and take into account all the voices we heard and hear all this time. Oleh yang demikian, nasihat Tuanku Yang di-Pertuan Agong kepada kita semua untuk mengutamakan keperluan rakyat dan bukan politik amat tepat kerana kita semua duduk di Dewan Yang Mulia pada hari ini kerana rakyat yang telah mengundi kita. Datuk Speaker, saya ingin membawa perhatian kepada kerajaan pusat, khususnya Menteri Kewangan, bahawa dari segi ekonomi, Sabah memainkan peranan yang penting kepada pertumbuhan ekonomi negara melalui 3 sektor, iaitu pertanian, kelapa sawit, pelombongan melalui gas dan petroleum, dan perkhidmatan melalui pelancongan. Maka dalam konteks ini, dan banyak mungkin tidak sedar, bahawa Sabah sebenarnya ialah salah seekor daripada itik yang bertelur emas, or the goose that lays the golden egg, yang telah menyumbang kepada kemakmuran negara ini dan telah sedikit sebanyak membantu memajukan negeri-negeri di semenanjung Malaysia yang tidak mempunyai hasil buminya sendiri. Dalam Dewan ini, YB Pekan, saya teliti, telah mengatakan bahawa Sabah harus dibantu oleh kerajaan pusat atas alasan bahawa negeri Sabah ini telah mengharungi PKPB yang cukup lama, tetapi, Datuk Speaker, saya fikir alasan beliau itu walaupun betul, adalah tidak tepat. Kerajaan persekutuan harus membantu Sabah kerana Sabah adalah satu daripada tanggungjawab persekutuan kepada Sabah adalah satu tanggungjawab yang telah dijaminkan pada penubuhan dan pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 63. Datuk Speaker, semasa kerajaan Pakatan Harapan dan Warisan, kita telah menubuhkan jawatan kuasa MA63 dan ini telah membawa pelbagai penyelesaian dan diketuai juga oleh mantan Perdana Menteri waktu itu dan dilaksanakan sebagai setiausaha oleh bekas ahli parlimen kita, Batu Sapi, mendiang Datuk VK Liew, di mana beliau telah bertungkus lumus bekerja untuk mendapat persetujuan daripada Sabah dan Sarawak hingga 17 daripada 21 isu yang bercanggah antara Sabah, Sarawak dan kerajaan persekutuan dalam Perjanjian Malaysia 63 telah pun diluluskan dan diselesaikan dalam kabinet. Dan ini sepatutnya dibentang di Parlimen seperti mana disoal oleh ahli Parlimen Sepanggar awal tadi pagi dalam soalan menteri dan ahli parlimen. We must, Datuk Speaker, table
what was agreed dalam jawatan kuasa MA63 supaya kita dapat melaksanakan perjanjian dan juga tanggungjawab yang sudah lama diabaikan sebelum kerajaan mewujudkan jawatan kuasa MA63 pada kerajaan Pakatan Harapan Warisan. Dalam arti kata lain, pemimpin-pemimpin daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang selalu membangkit isu Sabah dan Sarawak sepatutnya juga menyokong penuh dengan permintaan ahli parlimen dan juga Sabah untuk membentangkan perjanjian Malaysia tahun 63 ataupun keputusan perjanjian Malaysia tahun 63 di parlimen pada waktu yang akan datang ini. Datuk Speaker, isu berkenaan dengan COVID di Sabah, usaha untuk mengatasi masalah COVID-19 dan merancangkan semula ekonomi negeri ini memerlukan pendekatan yang istimewa kerana Sabah berbeza dengan Semenanjung dari segi muka bumi, kepadatan penduduk, jurang perbezaan dari segi pendapatan antara penduduk bandar dan luar bandar serta kos sara hidup. Pemberian utama ataupun pemberian bantuan makanan serta kewangan kepada rakyat Sabah haruslah dilaksanakan tanpa mengira jenis, bangsa, agama, ideologi politik kerana rakyat Sabah tidak didiskriminasikan ketika membayar SST ketika membeli barangan. Maka oleh yang demikian, Kerajaan Persekutuan harus memastikan bahawa apa-apa bantuan makanan dan kewangan harus diberikan kepada semua rakyat Sabah sama ada mereka dikuarantin atau tidak kerana sekatan perjalanan tidak mengira sesiapa pun. Kita dapati bahawa di Sabah, Kerajaan Negeri Sabah mengumumkan bahawa hanya yang dikuarantin akan dapat bantuan makanan. And I think, Datuk Speaker, ini tidak tepat dan patut diperhalusi di mana semua rakyat warga Sabah akan dapat bantuan makanan, bakul makanan dan juga kewangan. Untuk mengurangkan peratusan jumlah rakyat Sabah yang terlepas pandang, saya mencadang bahawa adanya suatu pembinaan pangkalan data where the government will be able to get data of all people who are entitled dengan izin. Dan kita ada baca bahawa vaksin ini adanya kejayaan yang tepat di mana tadi pagi satu pharmaceutical company telah mengumumkan kejayaan 95% dalam vaksin yang mereka akan membawa kepada dunia ini. Dan we believe with the pangkalan data yang ada dan diwujudkan, there will be no one who will be left behind bila vaksin ini akan dibawa ke Malaysia. Datuk Speaker, terdapat puluhan ribu petani sara diri yang rata-ratanya berketurunan Kadazan, Dusun, Murut ataupun orang asal di Sabah yang tersepit kerana mereka tidak dapat menjual hasil dan produk pertanian mereka di gerai-gerai harian mahupun tamu-tamu minggu di seluruh Sabah berikutan dengan PKPB serta SOP yang ketat. Lebih teruk dari itu, aktiviti tamu mingguan yang selama ini menyediakan sumber pendapatan kepada petani-petani sara diri yang miskin ini telah ditutup sejak pengenalan PKP di Sabah. Datuk Speaker, oleh yang demikian, sekiranya Kerajaan Persekutuan tidak dapat menyediakan bantuan kewangan bulanan kepada ribuan petani sara diri ini, maka saya sarankan agar MKN memberi kelonggaran kepada mereka ini untuk kembali menjual di gerai-gerai dan tamu mingguan seperti mana yang dilaksanakan di Persekutuan. Menteri Persekutuan telah memberi kelonggaran kepada warga Kuala Lumpur untuk berniaga tertakluk kepada undang-undang yang sedia ada. And in Sabah, we must allow our ordinary farmers untuk bermula dengan penjualan hasil daripada tanaman mereka. Saya juga hairan, Datuk Speaker, kerana ketika pandemik COVID-19 tidak ada sebarang usaha yang saya dapati ataupun teliti yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menurunkan harga barangan keperluan dapur agar rakyat Malaysia tidak terbeban dengan aktiviti ekonomi yang berkurangan, sedangkan ketika era pentadbiran YB Pekan,
kita pernah nampak beratus-ratus kedai satu Malaysia yang menjual barangan keperluan dapur dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam hal ini, saya mencadangkan agar Kerajaan Persekutuan memberi subsidi khas beras dan barangan keperluan dapur seperti gas memasak, gula, makanan dan tin dan sebagainya, khususnya untuk rakyat Malaysia dan juga Sabah. We depend a lot on this right now, Datuk Speaker. Peluang pekerjaan. Kita nampak di Sabah adanya suatu ketidakseimbangan dengan Semenanjung, di mana golongan B40 di Sabah dikategorikan yang berpendapatan bulanan RM3490 dan ke bawah. Ini adalah suatu yang mungkin tidak tepat kerana ini menunjuk bahawa peluang untuk pekerjaan di Sabah ada masalah. Peruntukan yang ada kepada kerajaan, khususnya di MITI, sepatutnya boleh digunakan untuk membangunkan usahawan ataupun membawa ramai pelabur ke Sabah to help us to get jobs. Sewaktu kita diamanatkan sebagai menteri dalam kementerian itu, kita telah membawa banyak latihan termasuk juga dialog bersama dengan industry players di mana kita dapat membawa dan memperkenalkan industri 4.0 kepada SME di Sabah dan juga kepada peniaga-peniaga yang ingin upskillkan ataupun reskillkan kemahiran mereka dalam industri 4.0. Kita juga dapat ramai desakan dan juga mesej daripada rakan-rakan kita ada yang di penjawat awam di Sabah, yang kerja di Semenanjung dan asal dari Sabah, di mana mereka telah membangkitkan kepada saya bahawa mereka ingin meminta kerajaan untuk mengergamkan allowance perumahan wilayah mereka. Kita tahu bahawa perbezaan bayaran EPW ini ataupun allowance perumahan wilayah adalah 200 ke 500 sebulan, adalah tidak adil dengan rakan-rakan mereka yang telah dihantar ke Sabah ataupun ke Sarawak. Kebanyakan penjawat awam persekutuan dari Sabah yang bertugas di Malaya dan Sarawak adalah mereka yang terdiri daripada kumpulan pengurusan dan profesional grade 41 hingga ke grade 54 dan kumpulan sokongan grade 41 ke bawah. Datuk Speaker, sudah sampai masanya Jabatan Perkhidmatan Awam di bawah Jabatan Perdana Menteri membuat pengeragaman pembayaran EPW ini supaya penjawat awam persekutuan dari Sabah yang dipindah ke Malaya atau Sarawak tidak lagi dianaktirikan dan sedikit sebanyak dapat membantu kehidupan mereka lebih lagi ketika negara menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ada 1 minit 16 saat. Ya, okay. Datuk Speaker, saya ingin membawa satu isu yang tidak dapat diselesaikan hingga ke hari ini, iaitu penebatan banjir di kawasan saya, Penampang dan khususnya di Dun Moyong. Datuk Speaker, kita dapati bahawa dalam keadaan COVID pandemik ini, penebatan banjir di Sabah, khususnya di kawasan saya pun telah ada delay, dan we hope that the government will push those contractors as well as Kerajaan Negeri Sabah untuk menyelesaikan hal ini dan kita dapat elakkan disease yang lain selain daripada COVID-19 seperti mana yang telah ditulis dalam satu artikel oleh seorang part-time journalist, Encik Oswald Supi, di mana beliau dan keluarga beliau telah mengalami melioidosis, satu jangkitan daripada akibat banjir yang ada di kawasan saya. Datuk Speaker, saya ingin juga meminta sedikit masa untuk memberi suatu pandangan bahawa Sabah, as I said, is the goose that lays a golden egg, sebab kita adalah dalam suatu kawasan yang ada besar potensi. Moso dengan perjanjian yang baru ditandatangani oleh kerajaan, iaitu Regional Comprehensive Economic Partnership, di mana Sabah boleh jadi suatu hub yang boleh diguna sebagai
pangkalan logistik termasuk trading yang kita telah merancangkan sewaktu kita dalam MITI. Dari itu tuan-tuan Datuk Speaker terlupa. Dari itu Datuk Speaker saya ingin mengulang apa yang telah disebut oleh Ahli Parlimen Sempurna di mana bajet ini sepatutnya membina negara kita, build a nation but not for any race or religion. We must be fair to all Malaysian because every Malaysian counts, more so during this time. Thank you. Terima kasih Ketua Dan.